Jadi Ustaz nak buat kelas gabungan hari Rabu lah. Sebab sudah Ustaz untuk hari Selasa dengan hari Rabu, Ustaz akan gabungkan hari Isnin dengan Selasa, Ustaz gabung pada hari Rabu. Jadi begitulah juga untuk subjek usul fiqh. Oleh kerana hari Rabu tu ada kelas grup B, jadi Ustaz nak gabungkan dengan awak lah. InsyaAllah Ustaz akan rakam. Jadi kalau mana-mana yang mungkin tak dapat masuk tu, boleh tengok rakaman lah. InsyaAllah Ustaz akan sharekan. Dan insyaAllah minggu depan, plan Ustaz akan nak habiskan tajuk kita berkaitan dengan usul fiqh. Dan minggu ke-14 tu, insyaAllah kita akan santai-santai sajalah. Mungkin tak ada kelas, kita just sembang-sembang saja, terutamanya berkenaan dengan fokus kita dalam penilaian akhir nanti dah. Okey, sebelum kita mula, ada apa-apa soalan nak tanya? Berkenaan dengan subjek, berkenaan dengan tugasan. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Bila saya Ustaz? Tarikh last submit bila? Soalan last submit minggu depan minggu ke 13. Penghujung minggu 11 tu pun tak apa. Sabtu, Ahad tu pun boleh lagi hantar. Jadi awak ada masa seminggu lagi lah. Tajuk-tajuk dia saya rasa awak semua mungkin dah jelas. Dah ada tanya kan, dah bincang dengan saya. Jadi saya rasa tajuk pun semua dah jelas kan. Untuk individu dan juga berkumpulan. Okay, make sure lah dalam awak punya tugasan tu awak ada tersusun dah. Tersusun cantik. Isi ada ikut format. Format daripada segi susunan dia tu, format daripada segi dia punya rujukan dia tu, dia ada kesimpulan, dia ada pendahuluan. Daripada segi soal abstrak tu tak payah semua benda-benda tu, abstrak persoalan kajian apa benda semua tu tak payah. Itu bukan assignment, itu thesis, itu FYP, itu tak perlulah. Tapi kalau untuk assignment, just terus kepada pendahuluan, kepada isi kandungan, topik, subtopik, dan adalah kupasan dan kesimpulan dan rujukan. Kesurat jangan tinggal. Dari segi susunan dia tu cantik, numbering lah. Numbering ni ada markah juga tau. Tersusun, nampak tersusun dah. 1.1, 1.2, 2 point, tersusun. Supaya kalau kita baca pun faham lah dia punya awak punya penyusunan dia tu, cerita dia tu faham lah. Macam awak baca cerita kan, awak baca novel. Kalau tak ada numbering tu, mana tajuk bab 1, mana bab 2, tak ada sepah-sepah. Jadi saya pun sepah-sepah lagi markah awak. Dan pastikan jangan plagiat Kalau ambil daripada internet tu, kalau awak nak buat ayat awak balik kalau panjang. Kalau pendek tu awak nak copy paste boleh, tapi buat dalam bentuk copy paste betul. Awak nyatakan sumbernya, ambil daripada buku mana. So make sure jangan biasakan plagiat lah. Ayat-ayat plagiat ni sebenarnya saya boleh kenal. Tambah pula kadang-kadang jenis copy paste betul daripada internet. Jadi ada line tu kadang-kadang dia tak buang pun. Dengan bahasa Indonesianya. Jadi agak-agak lah. Saya baca pun jadi tension. Ini student saya main plagiat ni. Plagiat ni dia tak menjadikan kita seorang yang faham, pandai dalam subjek Jadikan kita seorang yang kerja mudah je. Dia akan membentuk attitude kita lah. Jadi make sure awak sungguh-sungguh dalam awak punya tugasan. Gunakan olahan yang baik, isi kandungan yang tersusun, gunakan kreativiti, gunakan daya usaha, cari lebih sikit, buka internet, buka buku dan sebagainya lah. Okay, so itulah pesan saya berkenaan dengan tugasan, berkenaan dengan apa yang perlu awak submit sebelum final. Okay, tak ada soalan
So kita pergi kepada topik kita. Okey. Berkenaan dengan dalil. So dalam bidang usul fiqh ni, perbahasan kita tentang dalil tu sangat penting lah. Sebab melalui dalil tu boleh keluarnya madlul. Madlul ni apa yang ditunjuk oleh dalil. Kalau dalil tu Al-Quran, yang ditunjuk oleh Al-Quran itu amar, contoh perintah. Kita dah bincang tentang dalailul alfaz. So kalau dalam pertamanya kita tengok Al-Quran itu sendiri sebagai sumber yang diterima ke tidak. So kalau kita dah confirm, maknanya memang dah jelas dah Al-Quran itu sumber dah wajib kita terima. Kita tengok pula bentuk-bentuk dalil yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Dalil kita dah bincang amar, nahi. Dalam dalailul alfaz tu lah, amar, nahi, umum, khusus, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, zahir, muawwal, nasih, mansukh. So, semua tu adalah bentuk-bentuk dalil, bentuk-bentuk dalil yang ada dalam Al-Quran. Ada yang berbentuk jadi umum, bentuk khusus, bentuk jelas, tak jelas dan sebagainya lah. Okey, begitu juga kita dah bincang tentang sunnah. Soal sunnah ni dia sama macam Al-Quran. Dia ada bentuk umum, khusus dia, nasih, mansukh dia. Begitulah juga sunnah ni kita dah terima sebagai autoriti. Kita dah tahu bentuk-bentuk dalil yang ada dalam Al-Quran. Kita juga dah tahu tentang jenis-jenis sunnah. Ada sunnah yang berbentuk percakapan, ada sunnah yang berbentuk perbuatan, ada sunnah yang berbentuk pengakuan, kan. Nabi, bentuk ibadat Nabi, cara Nabi semayang, cara Nabi haji, puasa. Begitulah juga ucapan Nabi. Nabi cakap jangan jual beli barang, jangan jual beli anak dalam kandungan. Itu daripada segi contoh ucapan. Begitulah juga pengakuan Nabi. Nabi tengok sesuatu, Nabi tak tegur. Ataupun Nabi tahu, Nabi tak tegur. So ini hadis berbentuk pengakuan. Okey, begitulah juga mutawatir ahadnya. Begitulah juga hadis-hadis berkenaan dengan yang telah pun kita bincang dahululah. Kita dah juga bincang sunnah al-ijma'. Lepas daripada hadis, kita tengok pula ijma'. Ijma' ini iaitu persepakatan ulama'-ulama' usul fiqh di dalam penentuan hukum. Ada yang ijma' berbentuk percakapan, ucapan, kan. Dia ucapkan, dia kata ijma' tu kata sekian-sekian, boleh ke tak boleh. So itu semua ijma' yang telah pun kita bincangkan dan juga kita dah bincang tentang soal qiyas. Qiyas juga penting. Qiyas ni terutamanya isu-isu yang tak disebut lagi dalam Al-Quran, dia sangat penting untuk kita faham, untuk kita kiaskan. Sebab isu-isu yang disebut dalam Al-Quran, isu-isu yang disebut dalam Sunnah ni, isu-isu ni dia ada illah-illah dia. Dia ada punca dia. Kenapa? Kenapa Allah haramkan arak? Kenapa Allah haramkan menipu, riba? Kenapa Allah haramkan kenapa Allah wajibkan zakat? Apa illahnya wajib zakat? Jenis-jenis harta yang dikenakan zakat dan sebagainya yang telah pun kita bincangkan panjang lebar dalam bab qiyas. Qiyas ni ingat dia ada 4 rukun. Kita tengok qiyas daripada aspek asal. Asal maknanya hukum yang ada dalam Al-Quran. Furu', hukum yang belum ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Lepas tu illah. Illah ni penting. Illah ni punca hukum yang menyamakan di antara asal dengan furu'. So apa illah dia? Illah dia sama ada memabukkan, sifat-sifat mengenyangkan ataupun sesuatu yang berbentuk sifat
Ataupun boleh jadi juga ciri-ciri yang sama. Kita dah bincang tentang apa hamba dengan hamba daripada sudut sama ada dia barang, dia manusia, ciri yang lebih hampir. Kita nak hukumkan macam mana. Zakat ke harta-harta kanak-kanak, sama ada kena ke tidak. So ini berkaitan dengan ciri. Yang ciri ini juga punca hukum. Apa yang berlaku di sekeliling kita banyak berkaitan dengan punca hukum. Sebab kenapa? Kenapa zakat kenakan ke atas kambing, unta, sebab dia makanan utama. Lepas tu sifat dia pula boleh mengenyangkan dan sebagainya. So benda-benda ni lah yang menjadikan kita boleh extend isu yang dah disebut daripada segi hukum dia kepada isu yang belum disebut hukum dia disebabkan persamaan illah. So samalah hukum. Bila sama illah, samalah hukum kedua je lah. Okey, dan juga kita dah bincang, kita dah sentuh sebahagian daripada dalil-dalil yang tidak disepakati. Nampak slide saya ni? Nampak, Doktor. Okey. Dalil-dalil syarak yang tidak disepakati. Kalau Al-Quran, hadis, ijma' qiyas yang disepakati. Yang ni yang tidak disepakati. Maknanya ada ulama' terima, ada ulama' tak terima lah. So dia ada 6 kat sini. Kita dah bincang tentang sadu zara'i'. Sadu zara'i' ni tutup pintu. Kalau benda tu boleh membawa kepada benda yang tak halal, so kita tutup pintu awal-awal. Walaupun benda tu asal dia halal, walaupun benda tu asal dia digalakkan, dituntut, tapi kalau benda tersebut boleh membawa kepada kemudaratan, maka kita tutup. Sebab kita nak mengelakkan kemudaratan ni lah. Seperti kita dah bincang contoh anggur. Anggur tu sifat dia harus halal. Kita boleh jual, kita boleh makan. Tetapi oleh kerana pembeli anggur tu dia nak buat arak, kita tahu jelas, bukti pun ada, maka kita haramkan, kita tak benarkan. Tapi kalau tak ada bukti, kita tak perlu tanya, tak apa. Yang ni masalahnya dah ada bukti. Ataupun dah ada syak wasangka yang kuat. So tak boleh lah. Kalau jual juga, hukum jual beli adalah haram. Jual beli sah. Ni jenis-jenis jual beli yang dia haram tapi dia sah. Ingat dulu kita dah ada bincang tentang larangan ataupun nahyu. Nahyu ni ada jual beli yang dia sah dan halal. Ada jual beli yang dia tak sah dan dia haram. Ada jual beli yang sah tapi dia haram. Dia ingat ketiga kategori yang kita dah bincang dulu. Ketika mana kita bincang nahyu dulu, larangan. Ada larangan yang menyebabkan jual beli tak sah langsung. Berdosa juga orang buat. Ini jual beli macam jual beli anak dalam kandungan yang ada unsur haram, buah di pokok yang tak jelas. Itu jual beli tak sah. Ada jual beli yang dia sah tapi dia haram. Kenapa sah? Sebab barang tersebut barang yang halal. Tetapi kerana dia boleh membawa kepada yang haram. So dia kata sah tapi haram. Jual anggur kepada pembuat arak, jual beli pada hari Jumaat. So ini jenis-jenis kita panggil haram li ghairihi. Ada yang sah. Ada yang sah makruh. Dia ada 4. Ada yang sah, kita jual anggur kepada siapa-siapa, sah. Ada sah tapi makruh, iaitu kalau kita syak wasangka. Kita rasa macam dia ni lalu juga dengar dia ni minum arak, buat arak. Dia dengar-dengar lah. Dia syak wasangka. Tapi dia tak ada bukti. Tapi kalau yang contoh ada bukti ni paling jelasnya, contohnya syarikat Carlsberg. Beli anggur. Itu paling bukti paling jelas lah. Kalau syarikat tu kita mudah detect, kita mudah nampak.
Tapi kalau individu ni biasa payah. Biasa sebab itulah kalau individu pergi dekat bank tak tanya banyak, bagi je apa-apa. Tapi kalau company, bank akan tanya, awak nak buat apa duit ni? Duit kami nak bagi awak ni, awak nak buat apa? Bank akan tanya kalau syarikat. Kalau individu, bank tak tanyalah. Cuma personal financing, credit card, Islamik, bank tak tanya. Menjual senjata kepada pemberontak samalah. Senjata ni asalnya untuk pertahanan, mempertahankan diri, defensif. Tapi kalau pemberontak ni dia akan guna untuk tujuan yang tak halal, so tak boleh. Kalau jelas kepada kita, tak boleh lah. Menjual kelapa penganjur perayaan dengan bertentangan dengan syarak. Kalau jelas kepada kita, tak boleh. Memberi pembiayaan, membuat jual bertawaran pada aktiviti. Memberi pinjaman, samalah. Kalau kita jelas, dia nak meminjam tu untuk tujuan yang tak patuh syariah, maka tak boleh kita bagi dia pinjam. Kalau jelas lah. Tapi kalau tak jelas, dia just nak pinjam saja, yang nak pinjam ni pula terkenal dengan kaki judi, maka makruh kita bagi dia pinjam. Tapi kalau jelas dia cakap, contoh, pinjam duit mat, ada nombor naik lah, mana tadi aku mimpi lah, nak beli sikit, itu tak boleh lah. Okey, juga termasuk memberi pinjam jaminan kepada pembiayaan komersial masyarakat riba, menyewakan rumah kepada pelacur, sadu zarar menutup pintu. Walaupun benda tu nampak cantik, tapi menutup pintu. Bimbang dia bawa kepada benda cantik. So, termasuklah juga, sebenarnya isu yang kita dah bincang juga, yang duk heboh lagi, pasal mencuci kuih tu kan. Ada orang kata sebab kita nak balas budi, ada orang kata sebab kita bukannya nak datang nak menyembah, kita hanya tolong-menolong sesama masyarakat. Itu betul. Dari sudut. Tetapi daripada segi sudut lah kita bimbang bila masuk tu dia dah terbiasa, dia dah boleh menyebabkan dedahnya kepada unsur-unsur patung, unsur-unsur yang diharamkan, dilarang. So itu yang tidak bagus je lah. Kalau cuci masjid, itu memang sangat digalakkan lah. Orang Islam boleh cuci masjid, orang bukan Islam pun tak ada masalah juga cuci masjid. Even orang bukan Islam pun banyak yang buat masjid kan. Cina-Cina kadang tukang buat repair masjid, orang Cina. Tak ada masalah. Tapi masalah kita nak membersihkan tempat, itu tak boleh lah. Tapi kalau ada tak kata boleh tu, dia tak tahulah. Tapi kalau ikut sadu zarar kita bimbang, so kita tutup awal-awal. Okey, yang keduanya istihsan. Istihsan ni maksudnya kita beramal dengan dalil yang lebih kuat, ataupun kita berpindah daripada satu hukum kepada hukum yang lain kerana ada penyebab yang kuat. Asalnya hukum dia A. Tapi kalau kita tengok dalam situasi sekarang, situasi tertentu, kalau kita pergi ke hukum A yang asal yang kuat ni, dia mungkin boleh menimbulkan kepayahan. Kalau yang hukum B pula, dalil dia tak kuat, tak berapa kuat. Tapi dia lebih memudahkan. So kita pilihlah pendapat yang daripada segi dalil lebih lemah, tapi daripada segi aplikasi dia lebih memudahkan masyarakat. So istihsan bila tengok situasi masyarakat tertekan, situasi masyarakat mendesak, maka ataupun ada kepayahan, kalau beramal dengan dalil yang kuat tu, maka digunakanlah istihsan. Istihsan ni kita gunalah dalil yang lemah sikit, tapi dia lebih memudahkanlah. Berpaling daripada satu kias jali. Kias jali ni kias yang kuat lah. Kepada kias yang lemah, kerana adanya keperluan dan sebab lebih kuat. Maknanya daripada sebab tu biasanya ulama sebut sebab sama ada sebab kepayahan, kesukaran, sama ada sebab benda tu dah diterima ramai, sama ada sebab ni terpaksa, sama ada sebabnya ada dalil yang khusus, dalil yang mengkhususkan. So, jadilah itu punca-punca kenapa kita tak pakai hukum A, kita pakai hukum
hukum B. Istihsan diguna dan diterima oleh kebanyakan mazhab fiqh. Dan menurut mazhab Hanafi, ia dibagi kepada jenis dengan melihat kepada sebab-sebab kenapa suatu kias jali itu ditinggalkan dan digunakan kias khafi. Kias jali lebih kuat daripada kias khafi. Kias khafi ni macam kita dah bincang dulu kan. Kias khafi ni kias adna. Kias khafi ataupun nama lain dia kias adna. Antaranya disebabkan adanya nas khusus yang mengkhususkanlah. Kita dah bincang nas umum kata macam sekian-sekian, tapi kita tak pakai nas umum tu. Kita pakai nas khusus. Sebab kita ada dalil khusus. Adanya darurat terpaksa, adanya adat dan huruf, adanya maslahah, adanya hajah, keperluan yang mendesak. So itulah penyebab-penyebabnya. Kenapa kita berpindah kepada hukum yang lebih ringan sifatnya. Kalau hukum A contoh, kena buat macam ni sekian-sekian. Payah sikit. Tapi dalil dia kuat. Hukum B. Kita kata dalil dia nampak tak boleh. B ni tak kuat dalil dia ni. Tapi mudahlah sikit yang ni. Orang tak perlu buat macam ni, macam ni, macam ni. So kita pergi kepada hukum B. Itu istihsan. Okay, kenapa berpindah hukum? Pertamanya sebab ada nas khusus. Ataupun setengah ulama kata sebab ada keperluan mendesak. Contohnya istisna. Istisna ni siapa tahu apa dia istisna? Siapa tahu? Minta respon. Siapa dia istisna? Dah belajar kan? Dalam aplikasi Fiqh Muamalat. Siapa dah tahu tentang istisna? Dah ada belajar ke belum? Oh, pelajar-pelajar. Cuba respon. Ada. So, cuba respon sikit. Apa benda istisna ni? Okey. Lain-lain? Siapa yang ingat, tempah dulu baru bayar. Okey, terima kasih Fatin. Okey, lain-lain? Siapa lagi yang ingat? Istisna. Istisna ni senang je, nak ingat. Istisna ni binaan. Meminta dibuat sesuai dengan sektor pembinaan. Okey. Istisna ni yang membina lah buat. Pembinaan lah paling sesuainya tolong buat. Kita buat rumah, minta dia buat rumah. Kalau dalam perbankan Islam, kewangan Islam, ada istisna untuk jual beli rumah. Dia minta bank tolong buat. Buat cincin, buatlah buat. Buat apa, kereta ke, whatever lah. Buat kotak, buat perabot. Tak kisahlah minta buat. Itu istisna. Okey, istisna ni tempah. Maknanya benda tak ada lagi tapi kita beli dah. Okey, daripada sudut membeli sesuatu, menempah sesuatu yang masih belum ada, apa membeli sesuatu yang belum ada tak boleh. Patutnya dah ada baru kita beli. Itu kaedah dalam Islam. Sebab kita membeli benda yang belum ada, dia terdedah kepada gharar. Daripada sudut siap ke tak siap barang, daripada sudut macam-macam lah. Kalau ada takut bimbang, kalau ada sesuatu perkara yang mendatang menyebabkan barang tak ada, itu tak boleh. Dah siap baru jual. Itu kaedah dia. Tetapi memandangkan ada kepayahan, maka dibenarkanlah kita jual beli dahulu walaupun barang belum ada. Persoalan sekarang ni daripada segi payment. So, daripada segi payment, oleh kerana dia berbentuk tempahan, maka patutnya dia sifat dia macam bai'us salam. Dalam Islam, kalau kita nakkan sesuatu yang masih belum ada, kita buat macam salam.
Bagi duit, dapat barang kemudian. Cumanya kalau istisna ni dia tak ikut kaedah tu. Patutnya begitulah. Itu yang paling jelas bila kita deal dengan barang yang belum ada. Kita bayar dulu. Nanti barang kemudian. Tak boleh. Kita tak bayar, kawan tu pun tak bayar. Tak serah lagi barang. Sebab dia boleh membawa kepada larangan dalam syarak membeli berhutang secara berhutang. Baik kali bil kali. Jual beli berhutang. Saya berhutang dengan penjual, duit tak bayar lagi. Penjual juga berhutang dengan saya, barang tak serah lagi. So Islam tak benarkan gitu. Islam benarkan hanya satu hutang saja. Sama ada saya berhutang, barang dapat dah, saya bayar monthly installment, ataupun saya bagi dulu duit, penjual yang berhutang dengan saya. Tapi dalam istisna, dia dimaafkan kerana ada maslahah. Maslahah apa? Dari sudut kalau nak suruh orang bayar penuh macam salam, maka kepayahan. Apatah lagi zaman moden ni, harga barang tu ratusan ribu, nak suruh bayar dahulu macam salam, tak boleh lah. So, untuk salam tak terpakai untuk barangan yang nak dibina. So pakai istisna. Kenapa kita guna istisna? Kerana ada maslahah, ataupun bagi setengah ulama' mazhab Hanafi, dia kata kerana ada dalil yang khusus. Iaitu Nabi pernah menempah cincin dia, Nabi pernah menempah mimbar dia menggunakan istisna. Dia istisna ni dia beza dengan satu lagi jual beli salam. Dia beza dari segi payment. Salam kena bayar penuh, istisna kena boleh bayar kemudian. Begitulah juga dia beza dengan ijarah. Ijarah ni boleh jadi juga kita upah. Ada juga kalau contoh rumah lah. Kita boleh buat cara istisna, boleh kita buat cara ijarah upah. Istisna macam mana? Istisna ni bezanya dari segi barangan pembina. Kita minta dia bina rumah. Katalah, okey, dia kata okey rumah yang awak nak ni harga dia RM1 juta. So kita membayarlah sikit-sikit RM1 juta. Cukup 4-5 tahun contoh. Siap rumah, kita pun payment habis bayar. Contoh. Ataupun boleh juga kita buat cara ijarah, upah. Tapi syaratnya kalau upah ni barang kita kena punya. Kita punya barang. Contohnya kita beli kayu, kita beli simen, kita beli semua barang-barang tu kita beli. So kita panggil dia lah. Okey tukang, ini saya punya pelan, awak buat. Barang-barang semua saya dah ada. Upah dia sama ada kita upah hari, sehari RM1 juta. Sehari RM100 ataupun upah dia bila dah rumah siap nanti upahnya RM100,000. Tapi tak ada masalah. Yang penting bezanya pada barang lah. Siapa yang sediakan barang. Kalau upah ni pemilik, pengupah yang menjadikan barang lah. So itu istisna. Contoh yang paling biasa bila kita bincang tentang istisna ni, contohnya istisna. Begitulah juga contoh lain sebab kita berpindah daripada hukum yang kuat kepada hukum yang tak kuat, selain daripada sebab maslahah, sebab adanya dalil khusus, sebab juga adanya uruf semasa. Sebab adanya orang dah macam okey dah, orang dah terima, tak ada masalah dah. Uruf ni maknanya orang dah okey lah. Macam mana orang tanya uruf? Uruf ni kebiasaan orang ramai, pendapat orang ramai. Ramai kata tak apalah, kira rutin lah, kira mudah-mudah. Biasanya kalau uruf ni diterima sebab jumlahnya sekecil. Dia orang pun kata okeylah, terimalah. Bayaran masuk ke dalam tandas awam. Kalau masuk dalam tandas awam, sepatutnya kalau ikut kias jali, pembayaran berdasarkan penggunaan. Maknanya kalau kita guna air sikit, kita bayar sikit. Guna air banyak, kita bayar banyak. Itu kaedah
yang paling tepat kan? Kaedah yang sepatutnya. Tapi benda tu kalau kita nak amalkan dia jadi payah. Macam mana kita nak tentukan apa dalam bilik air tu berapa kali guna? Takkan kita nak pasang guard dalam bilik air nak check berapa kali awak flush, berapa kali awak buka paip, berapa banyak air awak guna. Takkan nak pasang CCTV kat dalam tu kan? Kata, oh ini pasang CCTV dalam toilet, oh ni 3 kali flush ni. Macam mana? Ni bukti dia dalam CCTV. Oh, masalah besar lah. Siapa nak masuk toilet kita kan? Kalau ada CCTV kat dalam. So benda-benda ni memang payah. Dan orang pun kata lebih mudah. Okey lah, tak apalah, halal lah. Setakat bayar 50 sen tu, berlebih kurang. So bayar saja 50 sen. Walaupun mungkin jumlah dia berbeza. Dan biasanya benda ni membabitkan jumlah yang kecil. Contoh jugalah, kadang-kadang kita ambil package telefon. Ambil package telefon, katalah package Celcom RM80 sebulan. Kalau ikut sepatutnya, apa yang kita tengok, apa yang kita guna, kita bayarlah. Ada orang yang memang dia heavy duty betul. Dia banyak guna. Telefon dia kerjanya menelefon je. Kalau ikut bil sebenar, mungkin dia 200-300. Tapi sebab package tu, package yang unlimited. Ada orang yang pula, yang dia tak guna mana. Dia sakit ke, betulan memang dia jenis sibuk ke. Tapi package dia tu, package RM80. Sebenarnya dia guna hanya RM10 je. So kalau ikut sepatutnya, pembayaran berdasarkan penggunaan. Tetapi kalau ada kepayahan, maka kalau kita boleh berlebih kurang, masyarakat boleh terima, kat kata tak apalah, kira halal. Ada yang saya terlebih guna, ada orang yang terkurang guna, so kita kira halal. Kita kira saling top up men-top up. Kita kira macam sifat takaful lah. Dia takaful ni sama je macam masuk toilet ni daripada sudut ataupun sama macam guna bil telefon tu. Takaful ni ada orang yang dia accident. Ada orang yang dia tak accident. Tapi dia bayar sama. Tapi dah masyarakat kita tak apalah, kita terimalah. Okay, yang ni dia panggil ihtisan bil uruf. Maknanya kenapa kita mengamalkan ihtisan? Kenapa kita tak ikut kaedah asal penggunaan berdasarkan pembayaran? Sebabnya orang ramai dah terimalah. Tak apalah, uruf dah. Okey lah. Maklum dah. Tak sebut pun dah maklum dah. So yang tu dibenarkan di atas dasar ihtisan bil uruf. Ada juga ihtisan bil darurah. Ihtisan bil darurah ni maksudnya benda tu memang terpaksa. Dia terpaksa kita buat. Contohnya dekat sini, ni contoh di segi mazhab Hanafi lah. Kalau mazhab Syafi'i, kaedah yang dia guna bukan ihtisan. Contohnya iaitu memasukkan air. Telaga ni kotor. Kalau ikut hukum asal, katalah kita ada satu baldi besar yang lebih daripada 2 kolah lah dari segi kuantiti dia. Tapi air kita sikit. So, air kotor, air mutanajis ataupun air mustakmal. Kotor lah, tak boleh buat wuduk. Jadi cara dia macam mana? Kita campur tuang air lain daripada luar, bagi dia lebih 2 kolah. Sebab kalau dengan cara jadi lebih 2 kolah tu, dia dah tak ada dah air mustakmal dah. Dia dah jadi air mutlak dah. Asalnya air kotor lah. Tapi mazhab Hanafi, dia kata kita boleh bersihkan dengan kaedah ihtisan bil darurat. Maknanya kita membersihkan dia sebab benda tu kita terpaksa nak gunakan air. Kita dalam keadaan darurat, kita gunalah dalil yang tak kuat, kita gunalah kias yang khafi supaya mencapai maksudnya. Dan juga contoh yang saya buat, lain-lain contoh ihtisan ni macam kita beli nasi lemak kan. Contohnya kita beli nasi lemak. Beli nasi lemak biasa. RM1 contoh. Sama tak kuantiti yang kita dapat?
Tak sama. Ada yang mungkin ada kacang 2, kacang 3, bungkusan lain kacang 3. Ikan bilis ada yang 2 ekor, ada 3 ekor. Mana ada kalau kita beli tu, makcik tu siap kira, siap timbang. Tak ada. Dia lebih kurang je masuk. Mungkin yang ni kita nampak tak berapa sama. Sebab tu kadang-kadang kita pilih kan. Oh, ni saya nak yang bungkusan yang ni lah. Sebab lebih sikit nampaknya. So kalau daripada segi kias jali, tak boleh lah. Sebab bayar berdasarkan kuantiti. Kalau kacang lebih, patut kena bayar lebih. Tapi kita berlebih kurang. Tak apalah. Dah jadi uruf. Macam setengah ulama lah. Dia buat contoh juga makan. Kedai-kedai kadang-kadang kita makan dulu, baru bayar. Bagi setengah ulama, dia kata tak boleh. Sebab kaedahnya kena bayar dulu. Kena kira dulu. Tahu harga dulu. Tak boleh makan dulu, lepas tu baru tahu harga. Kita kira dulu, bayar bila-bila tu tak ada masalah. Yang penting kita jelas berapa nak bayar. Tapi masalah kalau makan dulu. Setengah ulama dia kata boleh juga di atas dasar uruf. Uruf ni maksudnya apa? Kalau kita dah jelas. Kedai ni makan banyak mana, dia sama je harga. Tak apalah. Tapi Wallahualam kalau pendapat saya, tak boleh guna juga uruf kat situ. Sebab kedai-kedai ni tak sama. Ada kedai yang kita ambil banyak mana sayur, ikan besar mana pun. Kalau kata kita ambil ikan kembung, kembung dia kira satu harga je. Ada kembung besar, ada kembung kecil. Tapi ada setengah kedai, dia tengok sotong besar, sotong kecil. Sotong besar lain harga, sotong kecil lain harga, sotong sederhana lain harga. So, seelok-eloknya nak mengelakkan daripada kita silap ataupun nak mengelakkan daripada kita terbayar sedikit ataupun kalau mengelakkan daripada pekedai cas lebih untuk menggunakan kaedah sadu zara'i, kita bayarlah. Kita confirmkanlah harga dahulu. Tapi kalau yang kata boleh, dia mungkin gunakan uruf ataupun ihtisan bil uruf. Okey, jelas di situ Kalau ada soalan, awak boleh tanya. Okey. Yang ketiganya adalah masalih mursalah. Okey, kalau istihsan tadi sesuatu yang berdasarkan sebab-sebab tertentu, kita berpindah daripada satu hukum kepada hukum yang lain. Ihtisan ni diterima oleh mazhab Hanafi, tak diterima oleh mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, terutamanya Imam Asy-Syafi'i, dia memang kritik lah. Dia kata siapa yang mengamalkan istihsan ni, sesungguhnya dia dah telah memandai-mandai mengeluarkan hukum tanpa ada dalil yang kuat. Maknanya bagi mazhab Syafi'i, kalau dalil dah kuat, gunalah dalil tu. Itulah gunanya dalil ni kan. Kita bertujuan kita nak cari dalil. Kalau dah dalil tu kuat, kenapa berpindah suka-suka pada dalil yang tak kuat? Kecuali ada sebab yang kuat. Tapi bagi mazhab Hanafi, dia kata, itulah sebab dia tadi tu. Sebab terpaksa, sebab uruf. Sebab itulah kadang-kadang ada setengah ulama' bila dia kaji balik sebenarnya, ada hukum-hukum yang dibenarkan di sisi mazhab Hanafi hujah dia ihtisan. Tapi hukum yang sama ada juga, tak banyaklah. Yang sama dibenarkan juga oleh mazhab Syafi'i yang menolak ihtisan. Tapi mazhab Syafi'i menggunakan dalil yang lain. Contoh macam masuk toilet ni. Kalau kita kata mazhab Hanafi benarkan masuk toilet ni bayar sama walaupun guna air tak sama, bagaimana pula mazhab Syafi'i? Adakah mazhab Syafi'i tak benar kan? Mazhab Syafi'i kata kena masuk guna dulu, flush dulu, lepas tu nak keluar baru bagi tahu saya flush 3 kali baru bayar. Ataupun mazhab Syafi'i pun kata tak apa. Hukumnya mazhab Syafi'i pun kata tak apa. Habis kalau tanya, tak apa? Maknanya mazhab Syafi'i ikut istihsan juga ke? Tak. Kita kata mazhab Syafi'i ada dalil lain, iaitu terpaksa, darurat. Kalau terpaksa ataupun uruf, mazhab Syafi'i pun ada pakai uruf juga. Cumanya dia tak adalah namakan ihtisan bil uruf. Begitulah juga ihtisan bil darurat ni. Mazhab Syafi'i pun terima. Air kita boleh
cuci kan dengan kita tambah. Asalnya itu kotor. Tapi kalau kita tambah dengan air lain jadi banyak cukup 2 kolah, air tu dah bersih dah. Tapi dia bukan guna ihtisam bidarurat, dia guna dalil lain. Tapi banyak juga yang memang tak boleh lah. Contoh macam istisna. Mazhab Syafi'i memang tolak. Sebab dalil dalam bab tempahan kita guna kaedah salam. Okey. Ada soalan? Tak ada soalan? Okey, yang ketiganya masalih mursalah. Masalih mursalah ni kemaslahatan yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Namanya apa dia masalih? Masalih ni adalah perkataan banyak, perkataan singular, plural. Kalau perkataan singular dia maslahah. Kalau masalih adalah maslahah-maslahah ataupun perkara-perkara yang ada kebaikan. Perkara-perkara yang ada manfaat. Perkara-perkara yang ada memberi faedah dan sebagainya lah. Lawan kepada maslahah, mafsadah. Perkara yang ada kerosakan, perkara yang menyebabkan ada unsur-unsur dosa, maksiat, unsur kezaliman. So itu lawan dia, maslahah dengan mafsadah. Okey. Mursalah pula adalah sesuatu yang dilepaskan ataupun maksud yang fokus kita, sesuatu yang tidak disebutkan secara khusus. Tak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. So maknanya, maslahah mursalah ni sesuatu yang ada manfaat sebab dia bersifat maslahah dan dia pula bersifat pula mursalah. Dia ada manfaat tapi benda tu tak disebutkan secara khusus. Sama ada dia dibenarkan ke tidak. Benda tu baik, kita tengok. Benda tu daripada segi sudut pandang Islam, pandangan Islam secara umumnya benda tu kita kata bermanfaat. Ada kebaikan dia. Tapi dalil tak sebut secara khusus. So boleh ke tak boleh? Dalil yang ketiga iaitu maslahah mursalah sebagai sumber hukum. Maknanya sesuatu yang tak disebut dalil dia secara khusus dan dia ada manfaat dari sudut syarak, manfaat kebaikan pula diterima daripada kacamata Islam, maka dia dibenarkan dan dinamakan maslahah ataupun masalih mursalah. Dia masalih ni dia ada 3. Satu maslahah mursalah yang kita bincangkan ni, mursalah sebabnya tak disebutkan secara spesifik. Dia hanya umum je, benda tu baik. Islam pun memang menggalakkan benda-benda baik. Itu je. Dalil yang umum je ada. Kefahaman dalil yang umum je kita kata boleh. Tapi dari segi dalil spesifik tak ada. Satu lagi maslahah muktabarah ni, benda yang ada maslahah, maslahah pula diterima oleh Islam dan disebutkan secara khusus. Memang sebut dalam dalil secara khusus tentang maslahah tersebut, tentang benda tersebut. Contohnya kita kata kahwin kan. Kahwin bagus. Zina tak bagus. Kahwin boleh dapat anak. Kahwin ni menenangkan hati, mengembangkan keturunan, sunnah Nabi, menjaga pandangan. Kahwin tu sendiri memang disebut dalam dalil-dalil. Jual beli, dalam dalil juga sebut. Maknanya jual beli ni sesuatu yang digalak, sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Dan dia ada maslahah. Boleh mencari keuntungan, boleh mendapatkan barang keperluan kita dan sebagainya. Satu lagi maslahah mulghat. Dia maslahah, ada manfaat, ada benefit.
Tapi benefit dia pula, benefit yang tak diterima dari kacamata syarak. Dia ada manfaat. Contohnya judi. Judi ni adalah manfaat. Terutamanya bagi orang yang menang. Bagi dia manfaat lah. Keluar RM1 dapat RM1. Dia menang judi. Manfaat lah bagi dia. Begitulah juga apa ekonomi. Maknanya contohnya kalau di Malaysia ramai pelancong datang berjudi. Tu kan dah banyak manfaat tu. Kerajaan boleh kutip cukai, boleh menjadikan peluang pekerjaan dan sebagainya lah. Tapi masalahnya, adakah manfaat sebegini diterima oleh Islam? Tidak. Dia ada manfaat. Sama lah arak juga. Arak juga diterima daripada segi manfaat. Ada manfaat. Arak boleh memanaskan badan. Kalau minum sikit orang kata boleh buat ubat. Boleh jadi sumber ekonomi. Eksport arak. Boleh mengembangkan penanam-penanam arak. Boleh untung. Kan? Orang menanam boleh untung. Orang memproses boleh untung. Kerajaan boleh untung cukai arak. Itu adalah manfaat. Adalah maslahah. Tapi maslahah yang bertentangan dengan Islam. Sesuatu yang menurut kacamata Islam, dia mafsadah yang lebih besar berbanding dengan maslahah. Kita ni kadang-kadang dah nak menentukan hukum tu selalu kita kadang confuse kan. Dia ada manfaat tapi dia ada juga mudarat. Judi ada manfaat, ada mudarat. Arak ada manfaat, ada mudarat. Segala-gala lah. Riba ada manfaat. Manfaat riba ni, orang pinjam kena bayar dekat bank, pinjam RM1 kena bayar RM1.5 juta. Itu memanglah dosa kita kata. Tapi bagi dia mungkin ada manfaat. Sebab dapat duit RM1 dia boleh invest dekat saham, dia dapat untung RM3 juta. Itu bagi dia manfaat lah. Dia bayar kos pinjaman riba dia RM1.5 juta, tapi dia boleh buat duit dengan RM3 juta. So, ada manfaat. Tapi dari segi kacamata Islam lebih melihat kepada kalau satu benda ada dua unsur, manfaat dengan mudarat, maka kita kena ambil kira mudaratnya. So, sebab itulah kalau kita nak kiaskan juga dengan mencuci kuil ni, selain daripada sadar zara'i, menutup pintu terdedah kepada agama Hindu, patung-patung, tempat maksiat. Begitulah juga dia ada maslahah, tapi maslahah yang ditolak. Maslahahnya apa? Maslahahnya bayar balas budi, maslahahnya ada si kaum. Tetapi mudaratnya bimbang, takut anak-anak kita, kawan-kawan kita, pelajar kita terbiasa dengan agama Hindu, terdedah dengan patung-patung ni, menjadikan mereka ni jelas jadi dah terbiasa. Cuba bayanglah kalau zaman kita ni dah terbiasa keluar masuk kuil, zaman kita dah terbiasa. Awak bayanglah nanti 10 tahun, 20 tahun nanti. Mungkin boleh melahirkan generasi yang kita kata pluralism. Pluralisme ni maknanya agama tu bercampur-campur. Sebab dia tengok mak ayah dia keluar masuk kuil biasa. Mak ayah dia pula nak cuci kuil, bawa anak-anak. Lama kelamaan boleh membawa kepada unsur yang dilarang. So sebab itulah pandangan saya lah. Berdasarkan kaedah satu zara'i, berdasarkan kaedah maslahah, mulghat ni, dia tak dibenarkan. Tapi kalau ustaz yang kata benarkan, mungkin dia melihat maslahah. Bagi dia maslahah tu maslahah balas budi, maslahah tunjuk Islam tu baik. Bagi dia maslahah lah. Tapi bagi saya, mafsadah lebih besar. Okey. Itu masalah. Maknanya benda yang tak disebutkan secara khusus, tapi benda tu baik.
Baik dari kacamata syarak lah. Kan yang riba tu memang baik juga, tapi daripada kacamata syarak dia tak baik. Bagi masalah ini, ia bermaksud tidak ada dalil khusus yang menyebutkan sama ada itu ada dilarang ataupun tidak. Namun mempunyai kebaikan dan bertujuan mencapai maslahah dan maqasid syariah yang 5. Ingat dulu kita dah ada bincang maqasid syariah yang 5 kan? Menjaga agama, menjaga nyawa, akal, maruah, harta. So dulu kita dah bincang 5 perkara ni. Jaga agama macam mana, jenis daruriyat, hajat, tahsiniat. Berdasarkan konsep maslahah musalah, apa juga yang tidak disebutkan secara spesifik keharusannya atau keharamannya oleh dalil syarak, namun ianya tidak bertentangan dengan dalil-dalil umum dan prinsip-prinsip asas Islam, juga punya manfaat dan dapat mudarat daripada masyarakat Islam, maka ia adalah dibenarkan. Contoh apa dia? Contoh undang-undang semasa. Zaman Nabi tak ada. Tapi kita yang mana-mana kita letakkan undang-undang kan. Undang-undang kena umur, cukup umur, undang-undang jalan raya, undang-undang perniagaan, kena ada lesen. Kalau tanya zaman Nabi tak ada lesen pun, zaman Nabi orang berniaga tak lesen, tak kena tangkap pun. Ini dah lah tangkap, menzalimi, buat benda yang Nabi tak buat. Apa? Bid'ah, dia tambah pula. Kena pula kalau geng-geng Wahabi, oh ini bid'ah ni. Zaman Nabi tak buat. Zaman Nabi berniaga. Zaman Nabi kalau orang nak mengajar je. Tak ada ijazah-ijazah. Tak ada kena ada tauliah-tauliah. Tak ada kena ada sijil-sijil. Siapa ada ilmu, mengajar. Zaman Nabi. Nabi kata, balighu anni, sampaikan daripada aku satu ayat. Tapi kita sekarang ni tauliah lah, itulah inilah. Bid'ah semua benda ni. Tu apa? Tapi pandangan setengah masyarakat lah. Tapi dari sudut maslahah musalah, kita kata benda tu Nabi tak buat, tetapi daripada zaman kita, Nabi tak sebut, Nabi senyap, Nabi tak pernah pula kata jangan ambil, jangan wajibkan tauliah. Nabi tak cakap. Tapi kita tengok ada keperluan. Keperluan nak berniaga kena ambil lesen. Keperluan kalau nak kahwin. Zaman Nabi dulu kahwin-kahwin je. Tak adalah pula kena ada kursus kahwin, ujian HIV, pengesahan, bawa ke itu ini. Tapi kita kata boleh. Kenapa? Sebab dia ada tujuan dia. Nabi tak sebut, Nabi tak wajibkan pun ujian HIV. Tapi kita ada kata benda tu ada keperluan. Sebab bimbang dah kahwin nanti waktu kadang-kadang dia orang ni awak lah saya pesan juga dengan saya sendiri pun walaupun dah kahwin tu ada tahu kan bila masa bercinta semuanya nampak cantik. Sebab tu lah orang bercinta ni orang gila apa. Dia gila lah, masuk gila dia semuanya elok belaka. Dia mabuk kan, tu kata mabuk kan. Akal dia tak berapa fokus sangat. Sebab dia dah cinta, mabuk cinta. Semua cantik. Sampai dia terlupa, dia kena, dia ni HIV. Tak apalah, kami rela sehidup semati. Macam-macam buat time cinta ni hidup. Apa, sanggup menyeberang lautan api, bla 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 kan. Ayat-ayat cinta. Lepas tu bila dah kahwin, tiba-tiba dapat sakit. Allah. Dia pula pasangan dia tu asyik sakit je. Itu dengan dia pun sakit. Alamak. Tahu menyesal. So Islam nak jaga daripada awal. Jaga daripada awal, kita tak ujian ni. So, ujian HIV memang tak disebutkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Tapi daripada segi manfaat dia ada. Supaya pasangan tahu status masing-masing. Kewajipan punya lesen, perabot, pasport. Pasport, surat beranak, dokumen-dokumen lain kan. Kalau ikut semua tak ada benda tu zaman Nabi. Universiti, sekolah rendah, sekolah menengah, ikut umur, ada ujian, ada exam.
ada macam-macam lagi lah, assignment lah, apa benda semua kan. Tak ada. Ijazah mengajar tauliah. Tapi ada keperluan supaya orang yang mengajar tu, sebab tauliah ni, tauliah ni maksudnya kalau kita nak mengajar di masjid di surau, kita kena dapat tauliah. Tauliah ni macam lesen lah. Lesen, siapa yang keluarkan lesen tu? Majlis agama. So untuk dikeluarkan tauliah, lesen untuk mengajar, dia akan uji dulu. Bimbang ni takut apa? Orang ni dia Wahabi. Ini kira membid'ahkan orang. Masyarakat akan jadi confused lah. So Majlis Agama Islam nak menjaga keharmonian. Tak nak orang yang kerjanya membid'ahkan orang lain je. Kerjanya orang lain tak kena, itu tak kena, ini tak kena. Ini tak betul, ini tak betul. So, ataupun Syiah. Video baru ni, nampak video baru ni berkenaan dengan orang sembahyang di masjid, dia letak atas batu, dia sujud atas batu. Batu Karbala. Orang Syiah ni, kepercayaan dia, sebab itulah Syiah ni macam pelik. Ada orang kata Syiah ni kafir. Sebab dia sujud atas batu, dia percaya imam-imam dia macam Nabi, ada wahyu sampai lagi. Tengah orang kata imam 12 ni kafir. Tengah orang kata mungkin tak sampai lagi kot. Mungkin dia setakat dosa besar je, tak kafir. Kalau Wahabi dia kata orang Syiah ni kafir. Orang tak Wahabi pun ada yang kata Syiah ni kafir. Tapi ada juga orang yang bukan Wahabi, dia kata Syiah ni mungkin tengah-tengah lah. Dia dosa besar sebab dia menghina sahabat-sahabat. Tapi mungkin dia tak sampai lagi kepada kafir. Sebab dia masih lagi menyembah Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Tapi bab-bab lain tu dia kira dosa besar lah. So nak tapis lah. Ataupun tiba-tiba datang pula zaman sekarang ni orang sibuk syariat, makrifat. So nak mengelakkan benda-benda gitu, so dihalang lah. Antara contoh maslahah kewangan perbankan Islam, perundangan, infrastruktur, tak wujud zaman Nabi tapi dia diterima lah, boleh diterima. Satu lagi lepas tu kita rehat sekejap, nanti kita mula dalam 9, 8, 20 kan. Okay, satu lagi. Syar'uman qablana. Syar'uman qablana ni syariat Nabi terdahulu. Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad ada dah Nabi-Nabi. Ada 24 orang Nabi dah. Dan Nabi-Nabi ni dia ada syariat dia. Sebab setiap Nabi dia ada membawa dua perkara besar. Dia membawa akidah dan syariah. Akidah, cerita tentang akidah lah. Allah tu Tuhan, adanya syurga neraka, konsep kenabian, adanya benda berkaitan dengan kepercayaan lah. Zat kubur dan sebagainya. Okey, itu bab akidah. Bab akidah daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tak berubah. Sebab akidah ni benda yang berbentuk fakta, fix. Namun setiap Nabi juga dibawa syariah. Syariat dia berbeza. Sebab syariat ni sesuatu yang berbentuk aplikasi dan dia berubah mengikut manusia sekelilingnya. Ada undang-undang yang lebih ketat kerana manusia itu lebih jahat. Kalau manusia jahat, kita buat undang-undang lemah, undang-undang takkan berfungsi dengan betul lah. Contohnya, kat negeri tu, orang membunuh, orang banyak kes bunuh. So kalau denda dia, kalau dia punya hukuman dia denda RM1,000 ataupun berzina, negeri tu banyak orang berzina, denda RM1,000, orang peduli apa? Oh, hari ni dia bayar RM1,000 sebab sekali zina. Oh, setiap bulan dia ada bayar asalkan dia dapat berzina. So takkan mencegah lah. So apa yang buat? Iaitu dengan cara undang-undang dia lebih ketat. Ketat siapa berzina, sebat. Ataupun siapa zina, dia contohlah. Sebab itulah dalam Islam,
Ada undang-undang yang ketat, tepat, tetap. Ada undang-undang yang dia boleh berubah. Sebab undang-undang ni dia fleksibel. Begitulah juga syariat Nabi-Nabi, dia fleksibel, dia berbeza daripada satu Nabi dengan Nabi yang lain. Okey. Persoalannya, boleh tak boleh syariat Nabi terdahulu ni, kalaulah tak ada dalam syariat Nabi Muhammad, isu tu, contohnya satu isu berlaku, kita cari-cari tak ada lah dalil dia. Mana nak selesaikan dia? Jumpa pakai refer Al-Quran tak ada pun sebut, refer Al-Sunnah tak ada pun sebut, refer ijma' tak ada, kias pun tak boleh kias. Tapi Nabi terdahulu ada buat. Bagi mazhab Syafi'i, tak boleh. Nabi terdahulu ni syariat dia expired lah. Tak boleh dah terima, tolak lah. Secara total. Bagi setengah mazhab, dia kata kalaulah syariat Nabi tu tak ada dalam syariat Nabi Muhammad, so syariat Nabi-Nabi terdahulu tu boleh lagi pakai. Sebab bagi mereka, yang tak boleh pakainya, yang kalau bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Yang tu yang tak boleh pakai. Tapi kalau tak bertentangan, ataupun tak disebut pun dalam syariat Nabi Muhammad, maka kita bolehlah refer kepada Nabi-Nabi terdahulu. Nak menyelesaikan. Okey. Ni ada contoh lah. Korban. Dan contoh-contoh lain lah. Nabi Adam ada syariat dia. Contoh syariat Nabi Adam boleh berkahwin dengan adik-beradik sendiri kan. Qabil dengan Habil, kisah Qabil dengan Habil kan. Berkahwin dengan adik-beradik sendiri. Nabi Musa. Syariat Nabi Musa. Boleh berkahwin dengan seorang lelaki boleh berkahwin lebih daripada seorang wanita, dan wanita tu pula dia beradik. Contohnya mula-mula dia kahwin dengan adik perempuan, lepas tu dia tengok kakak pun cantik, contoh dia kahwin adik dengan kakak dalam satu masa. Syariat Nabi Musa boleh. Tapi syariat Nabi Muhammad tak boleh. Adik-beradik tak boleh dihimpunkan dalam satu perkahwinan. Dan yang lain-lain lah. Okey, dalam konteks Islam, antara contoh penggunaan syariat man qablana, jaminan yang berlaku dalam kisah Nabi Yusuf mencari gelas raja yang hilang, dia adalah hujah. Okey, isu dia macam ni, syariat Nabi, kisah Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf, barang gelas hilang. Dan gelas ni, Nabi Yusuf sengaja masukkan dalam guni, barangan yang diberikan kepada adik dia kan. Adik dia yang namanya Yaakob. Bunyamin. Yaakob ayah dia. Okay. Lepas tu, Nabi Yusuf buatlah pengumuman. Nabi Yusuf kata apa? Siapa-siapa yang jumpa gelas ni, maka aku bagi upah. Okay. Sekarang ni, dia adalah satu transaksi berdasarkan hasil. Ataupun kita kata commission lah. Ataupun kita kata upah. Upah berdasarkan hasil. Upah ni ada dua jenis. Ada upah yang bukan berdasarkan hasil. Dia melihat kepada kerja, dia tak melihat kepada hasil. Ada upah yang melihat kepada hasil, dia tak melihat kepada kerja. Contohnya upah yang berdasarkan upah yang berdasarkan kerja. Contohnya kita makan gaji. Kita makan gaji, kita dah siapkan kerja kita. Dari segi hasil dia, contohnya hasil kepada syarikat lah. Walaupun dia dah buat kerja, syarikat tak untung. Kalau ikut pada hasil, tak ada hasil lah. Dia dah buat kerja proposal, tiba-tiba pelanggan tolak. Tak ada hasil. Kalau upah berdasarkan kerja, dia dapatlah sebab dia dah buat kerja. Walaupun company tak untung, itu company je pasal, tapi dia dah buat kerja. Ada juga yang upah berdasarkan hasil. Dia tak tengok kerja, awak buat kerja macam mana, yang sementing saya nak hasil.
Cara awak buat macam mana itu terpulang. Contohnya bayar upah jual kereta. Okey. Siapa boleh jual kereta ni? Saya bagi komisen 20% daripada harga kereta. Macam mana awak nak buat marketing terpulang? So mungkin orang ni dia dah usaha macam-macam. Tak ada juga orang beli. So dia takkan dibayar apa-apa. Sebab upah berdasarkan hasil. Tapi kalau yang jenis bukan komisen, upah berdasarkan kerja, dia dah cakap, tak ada orang beli juga. Bos bayar gaji dia juga. So dalam soal berdasarkan komisen ni, berbeza pendapat. Ulama kata apa dalil dia boleh komisen ni? Sebab kerja kita tak jelas. Kita nakkan hasil. Boleh ke? Ada orang yang mungkin dia dah kerja teruk-teruk tapi hasil tak ada, sial lah dia. So nak kata boleh ke tak boleh, sebahagian ulama kata kita tengoklah kisah Nabi Yusuf tu yang direkodkan dalam Al-Quran. Dalam kisah Nabi Yusuf tu Allah kata mengulang kata-kata Nabi Yusuf lah. Siapa-siapa yang berjaya membawa jumpa gelas, saya bagi upah. Samalah siapa-siapa yang berjaya menjual, saya bagi upah. Kan sama tu kiasnya. So kalau dalam Al-Quran dah sebut, menunjukkan benda tu boleh. So zaman kita pun bolehlah komisen. Itu bagi mazhab yang menerima kisah syariat Nabi terdahulu sebagai sumber hukum, sumber dalil. Tapi bagi mazhab yang menolak, dia kena cari dalil lain. Contohnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i menolak kisah umat Nabi terdahulu. Dalil syariat Nabi terdahulu. So dalam soal komisen ni, mazhab Syafi'i dia tak berdalilkan kisah Nabi Yusuf. Tapi dia berdalilkan hadis. Ada hadis bagi dia, kami pun mazhab Syafi'i benarkan juga komisen ni. Tetapi kami benarkan berdasarkan hadis upah. Hadis ruqyah. Hadis ruqyah ni upah. Berlakulah zaman Nabi. Ada sahabat tu dia minta, kalau saya berjaya, kalau orang ni sembuh, maka awak kena bagi saya upah. So upah berdasarkan hasil tapi bentuk komisen lah. Okey, dan juga contoh lain lah. Doalah keharusan perkahwinan dijadikan sebagai upah manfaat mahar. Zaman Nabi Musa berkahwin, mahar dia upah. Kerja 10 tahun, itulah mahar. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i kena mahar tu mestilah barang. Mana duit ataupun aset-aset lain yang ada nilai lah. Ni banyak contoh-contoh kan. Contoh syarat umum qablana kalau yang bukan berkaitan dengan muamalat. Kisah buat korban kan, binatang apa yang paling afdal, kibas ke ataupun unta. Mazhab Syafi'i kata unta. Sebab unta yang paling besar, yang paling banyak manfaat kepada orang ramai. Tapi mazhab Hanafi dia kata yang paling eloknya kibas. Sebab syariat Nabi terdahulu, Nabi Ibrahim bila nak sembelih Nabi Ismail, Allah ganti dengan kibas. Allah ganti dengan binatang yang paling elok. Itu paling eloknya kibas lah. Mahal, mas kahwin tadi tu. Hukum mereka bernazar menyembelih anak. Kena bayar kafarah. Tapi tak wajib bayar kafarah. Binatang yang merosakkan tanaman. Ni binatang. Kalau binatang tu dilepaskan, kalau waktu siang hari, kalau binatang tu makan tanaman, binatang tak bertanggungjawab. Sebab waktu siang memang waktu dia cari makan. So kita yang kena tutup kebun kita. Tutup pintu-pintu pagar kita. Tapi kalau malam hari, kalau binatang makan juga kebun-kebun kita, binatang tu bersalah ataupun tuan dia bersalah. Sebab apa? Malam bukan waktu dia berjalan. Malam waktu dia makan. Tapi kalau dia makan je waktu malam,
maka dia bersalah. Dia keluar daripada waktu yang tak sepatutnya. Tuan dia kena ganti rugi lah. Ini berdasarkan apa? Kalau ulama yang kata syariat Nabi terdahulu tu sebagai sumber, dia kata Nabi Daud, Nabi Sulaiman memutuskan begitu. Tapi bagi mazhab Syafi'i, walaupun mereka memutuskan perkara yang sama, tapi ia bukan berdasarkan syariat Nabi terdahulu. Berdasarkan hadis yang menyatakan begitu. Okey, kita rehat dulu eh. Wallahualam.
Okey, sambung lagi ya. Okey. Kaedah yang kelima adalah istishab. Istishab ni maksudnya mengekalkan status sedia ada. Status quo lah, status quo. Lagi mana tiadanya dalil yang ditemui oleh yang menunjukkan hukum adalah sebaliknya. Status quo lah. So, keyword, istishab keyword adalah status quo. Maknanya kalau kita rasa ragu-ragu, kita rasa confused, kita rasa tak yakin tentang satu perkara, status dia, so kita kena pegang apa yang status asal, status quo ataupun status yang yakin yang wujud sebelum daripada datangnya keraguan tersebut. Sebab keraguan ni sesuatu yang datang kemudian. So kalau nak selesaikan, kita kena balik kepada situasi sebelum adanya keraguan. Contohlah semayang kan. Tiba-tiba kita tengok pukul 2. Dah semayang ke belum? Rasa macam dah. Rasa macam belum. Kita ragu-ragulah, kita syak. Kita tak yakin. Okay. Sekarang ni cara dia, kita kena istishab. Kita kena balik-balik kepada status asal. Kita balik-balik status sebelum datangnya keraguan tersebut. Keraguan datang kemudian. Status asalnya apa? Status asal, kalau dalam bab ibadat, seseorang itu ataupun bab ibadat ataupun bab tanggungjawab, seseorang itu dikira sebagai tidak melaksanakan lagi tanggungjawabnya sehinggalah dibuktikan sebaliknya. Asalnya bab tanggungjawab, kita ni semuanya tak selesai lagi tanggungjawab kita sehinggalah ada bukti. Dibuktikan, terbukti. Contoh lain kan, kita assignment lah. Saya bagi awak assignment. Lepas pada tu, tiba-tiba awak confused. Assignment ni siap ke belum? Saya dah submit ke belum? Rasa macam dah submit. Rasa macam belum. Bukti tak ada. Kalau bukti ada, itulah apa yang kita kena pegang. Jadi isunya sekarang ni, kenapa kita kena pakai istishab ni? Sebab bukti tak ada. So bila bukti tak ada, kita kena istishab. Balik-balik kepada situasi asal. So dalam bab tanggungjawab, asalnya belum buat lagi. Semayang, belum semayang lagi. Assignment, belum submit lagi. Zakat, contoh awak jadi confused. Zakat dah bayar ke belum? Besok dah nak raya dah. Zakat dah bayar ke belum? Rasa macam dah bayar. Tapi tak ingat bayar tu untuk tahun ni ke tahun lepas. Confused. So kaedah dia mudah. Kita ni dalam bab tanggungjawab, kita dikira belum lagi. Sehinggalah ada bukti menunjukkan sebaliknya. Itu kalau dalam bab tanggungjawab. Kalau dalam bab waktu, masuk waktu ke tidak. Contohnya lah, kita nak berbuka puasa. Kita dah berpuasa sampai petang, tiba-tiba pukul 7.30. Kita confused, dah masuk ke belum? Bukti pula tak ada. Kita tak tahu, tak ada internet nak check hari waktu buka puasa. Kalender pun tak ada. Kalau ada kalender, ada apa, itu tak apa. Itu dah dikira sebagai bukti. Tanda kepada adanya bukti kan. Yang ni tak ada. So kalau tak ada tu kita kena tengok status sebelum timbul keraguan. Sampai pukul 7.30 kita ragu. Tapi status sebelum 7.30, waktu siang masih ada. So kita kena beranggapan kita masih lagi kena puasa. Sebab kita ragu di antara boleh berbuka ke tidak. Maka kaedahnya iaitu bahawasanya kita kena balik-balik kepada sebelum keraguan
iaitu kita dikira belum lagi sama juga apa lagi? Kita confuse mayang kita. Orang tak bersalah kan? Seorang tu kena tuduh. Dah ke belum? Bersalah ke belum? Tiba-tiba orang syak sangka dia. Awak ni mencuri kan? Orang nampak dia macam kelibat dia, macam muka dia. So, seseorang itu dengan tuduhan, dia sekarang ni ada ragu. Dia bersalah ke tidak? So, kita kena, selagi mana tak ada bukti, selagi mana tak diputuskan di mahkamah, maka kita kena balik kepada status sebelum keraguan, iaitu seseorang itu dikira sebagai tidak bersalah. Sehinggalah dibuktikan sebaliknya. Jadi kalau dah confirm, mahkamah dah putuskan memang awak mencuri, itu tak ada isu lah. Sekarang ni isunya tak ada bukti. Sama lah apa-apa pun, penentuan, kita balik kepada sebelum. Kita nak kata orang tu hidup ke mati lah. Kita kena tengoklah status terakhir dia apa. Status terakhir dia, dia hidup kan? Sebelum dia hilang tu dia hidup. Dia hidup, lepas tu dia hilang. So kalau kita ragu, dia dah mati ke belum, kita kena balik status sebelum dia timbul keraguan. Okay. Begitulah juga benda-benda yang lain lah. Okay. Situasi-situasinya. Berbuka juga. Okay, tadi start sebut dia dah berbuka lah. Pukul 7.30 dia pun berbuka lah. Bila dah ada bukti contoh. Dah ada bukti hari dah malam, confirm dah. Hari dah malam tu confirm dah. 7 ke 8 tu confirm dah. Katalah dia dah buka dah. Settlelah isu berbuka. Bila dia dah berbuka, sekarang ni dia confuse kat pagi pula. Sebab tak ada jam, dia confuse pula. Apa ni masuk subuh ni. Dia tengok pukul 6. 6 ni pun dah suku. Subuh ke belum? Kalau belum masuk subuh, dia boleh makan lagi. So, dia ragu-ragu. Dah siang, dah masuk subuh ke belum? Masih malam. So, status asal dia mudah. Iaitu sebelum dia ragu-ragu tu, siang ke malam. Sebelum dia ragu-ragu, pukul 6 suku tu dah masuk subuh ke belum? So, kita kena tengok situasi sebelum pukul 6 suku. Pukul 6 contoh. Kan dikira malam lagi. Belum masuk subuh lagi. So, kalau begitu, maka dia dikira bolehlah makan lagi pukul 6 suku tu. Sebab dia ragu-ragu lagi. Kecuali kalau dah pukul 6.30 tu confirm lah dah. Ataupun kalau dah siang tu confirm lah dah kan. Subuh ni bukan siang, maknanya kalau dah 6.30 confirm tu kira confirm lah. Itu kira ada bukti. Ini soalan tentang waktu yang ada keraguan. Contoh lagi lah banyak. Contoh orang tu bagi kita makan, kita ragu-ragu. Jadi duit dia beli makanan ni duit halal ke tak halal? So, kalau begitu kita berpeganglah, bolehlah makan. Tolaklah keraguan. Kita confuse. Dah masuk waktu ke belum ni nak sembahyang subuh ni? Belumlah dikira masuk waktu. Sebab sebelum timbulnya keraguan waktu subuh dah masuk ke belum? Kalau timbul keraguan balik waktu sebelum. Orang tu dah mati ke belum? Mati ke hidup lagi? Dia hidup lagi lah. Dah bayar ke belum? Dia belum lagi lah. Tengok pada status sebelum. Istishab maknanya status asal sebelum timbulnya keraguan.
Terdapat beberapa jenis istishab. Dalil istishab adanya dalil. Istishab dalil tu masih dipakai sehinggalah dibuktikan sebaliknya. So, kalau orang ragu-ragu, dalil ni dah pakai ke belum? Ada ulama kata dah dinasahkan, ada kata belum dinasahkan. So, istishab kata kita anggaplah asal dalil tu memang ada. Siapa yang nak kata dia dah dinasahkan, dia dah tak terpakai, orang tu kena buat bukti. Istishab sesuatu hukum yang umum. Ada orang kata hukum ni semua umum, semua pakai macam ni. Orang kata tak, dia terpakai hanya untuk yang ni saja. Orang tu yang kena buat dalil. Apa buktinya hukum ni dikhususkan dengan yang lain? Asalnya semua benda itu semua umum, terpakai untuk semua. Kan? Macam Allah kata, diwajibkan kamu berpuasa. Semua umum lah. Tiba-tiba orang kata, orang ni tak wajib puasa. Apa dalilnya? Sebab kalau dari segi kaedah istishab, asalnya ayat ni terpakai untuk semua. So kalau awak kata ada sebahagian tak terpakai, awak kena buat dalil. Istishab bukan hukum yang lama. Ini yang saya sebut adalah hukum asal sehingga ada bukti. Kalau setakat ragu-ragu, itu bukan bukti. Saya rasa lah. Ataupun tak boleh orang kata kan. Contohnya orang tu dituduh bersalah. Lepas tu, awak bersalah kan? Dia tak, saya tak bersalah. Kalau tak bersalah, awak buktikan awak tak bersalah. Ini cakap orang tak sekolah. Cakap orang tak boleh pakai. Siapa yang menuduh siapa, orang menuduh kena buat bukti. Bukan orang yang dituduh perlu membuktikan diri dia tak bersalah. Awak kalau tak bersalah, bukti kau tak bersalah. Sebab istishab kata saya tak bersalah. So itu dah cukup. Tak perlulah saya kena buat perkara lebih daripada itu. Tapi kalaulah orang yang menuduh, dia yang nak mengubah status asal, dia kena buat bukti. Macam kita kata istishab ni berpegang dengan status asal sehingga ada bukti. Kalau tak ada bukti, tolak tepi. Keraguan, tuduhan, tohmahan, tolak tepi. Okey, dari segi aplikasi. Macam kita nak tuduh awak ni pakai duit haram kan, apa benda, tak boleh. Mereka yang hilang tanpa kabar berita. Hidup kematian, macam saya dah sebut contoh. Dikira hidup. Mereka dituduh jenayah, dikira tak bersalah. Pertikaian. Awak bersalah kan, awak invest tak betul. Kata orang tu, saya invest betul dah rugi dah buat macam mana. Awak sewa kereta saya ni, why awak ni menyebabkan kereta ni kena curi. Saya tak cuai, saya dah letak parking dalam rumah. Saya kunci. Orang tu pecah rumah. Macam mana lagi saya nak buat? So macam ni, terselamatlah penyewa. Terselamatlah orang yang diupah. Sebab dia tak cuai. So yang nak kata cuai, yang menuduh kecuaian, dia yang kena bawa bukti kan. Okay, istishab. Samalah hukum asal. Hukum asal sesuatu benda tu halal kecuali ada bukti. Semua benda ni halal kecuali ada bukti. Kalau contoh makanan, semua binatang, semua kita boleh makan. Kecuali ada yang jenis-jenis sebahagian tu lah. Babi, makanan yang memudaratkan, makanan yang najis, makanan yang jijik, makanan yang haiwan yang melata, serangga. So yang tu yang tak boleh. Tapi kalau kita ragu, ini boleh ke tak boleh? Tak disebut pula dalil secara khusus, gunalah kaedah istishab. Iaitu semua benda adalah halal. Tiba-tiba kita jumpa satu binatang. Dalam kitab tak sebut. Kita ragu, boleh makan tak boleh makan. Dalam dalil-dalil secara umum, secara khusus tak sebut. Nak kata dia macam babi pun tidak. Nak kata dia binatang memudaratkan pun tidak. Nak kata dia binatang buas pun tidak. Tapi sebab bentuk ni tak pernah tengok.
Kita kata dia halal lah. Tiba-tiba satu hari kan nampak binatang dari planet turun. Muka macam kambing. Tapi ada kepak. Lepas tu, dia dia tak adalah sifat-sifat yang tak boleh tu. Makan rumput. Lepas tu, dia tak makan menggunakan kuku. Lepas tu apa lagi? Jenis-jenis. Dia tak jijik. Dia tak makan kotor. Okay, dia kata boleh. Habis kalau orang tanya, kepak tu, kita kata asalnya semuanya adalah boleh. Even kalau setakat bentuk pun, kadang-kadang setengah ulama ni kata bentuk tu boleh ambil kira juga. Kalau bentuk dia makan rumput tapi bentuk dia macam babi. Setengah ulama tengok pada bentuk. Setengah ulama tengok pada sifat. Sifat dia makan apa. Ada benda yang bentuk dia tu haram tapi boleh makan. Contohnya macam hyena, lubuk. Lubuk ni mazhab Syafi'i boleh makan. Walaupun dia termasuk dalam sifat dia. Tapi apa bentuk dia tu. Tapi sifat dia mazhab Syafi'i dia sifat binatang yang dikira halal. Dan contoh-contoh di sini banyaklah. Istishab ni banyak kegunaan. Contoh lagi kan, aplikasi dalam kalangan Islam, akad-akad semasa yang tak zaman dulu tak disebut pun. Tapi asal dalam kalangan Islam haruslah. Tak ada riba, tak ada gharar, tak ada gambling, tak ada menzalimi. Bolehlah walaupun tak ada dalil khusus yang kata. Menerima hibah. Bila jelas, kalau kita tak tahu, halal lah. Kita anggap istishab. Menduduki rumah yang diberi orang kafir, istishab lah. Kecuali ada bukti. Tumbuhan, haiwan-haiwan, melihat bulu tak diketahui bulu binatang. So kita istishab. So istishab ni kalau kita tak ada bukti atau bukti tu tak kuat, maka kita berpeganglah dengan yang asal. Orang kafir bagi kita makan. Istishab lah. Halal lah. Kecuali kalau dia bagi makan, kita makan daging. Itu tak istishab, tak boleh lah. Tapi kalau dia bagi kita makan biskut, tu bolehlah makan. Sijil halal bukan penentu halal. Maksudnya kalau tak ada sijil halal tu bukanlah tak halal. Dan yang terakhir, sekejap lagi Ustaz nak buat plan nak buat apa latihan sikit. Dan yang terakhir aqwalus sahabi. Aqwalus sahabi. Sekejap pendapat sahabat ni, sahabat Nabi, dia istimewa. Daripada sudut dia berjumpa dengan Nabi, dia tahu perjalanan hidup Nabi, bersama-sama berjihad dengan Nabi. Kedudukan dia istimewa, berbeza dengan kita semua. Jadi, adakah keistimewaan dia memberi keistimewaan juga pada pendapat dia? Maknanya kalau compare pendapat kita dengan pendapat bukan sahabat, adakah disebabkan keistimewaan dia daripada tubuh aspek tubuh badan dia sebagai seorang sahabat memberi juga kelebihan daripada aspek pendapat dia? Ataupun daripada segi keistimewaan tu je. Tapi kalau daripada segi biasa, pendapat sama macam pendapat ulama yang bukan daripada kalangan sahabat. Daripada segi pendapat mazhab Syafi'i, hukumnya sama je. Dalam aspek pendapat mazhab Syafi'i kata, dia orang ni sahabat Nabi.
istimewa daripada segi dia orang ni kelebihan banyak. Tapi kalau daripada segi apa pendapat, kita boleh ambil. Tapi nak tak ambil pun tak apa. Cumanya kalau pendapat Imam Asy-Syafi'i, walaupun dia kata tak wajib ambil, tapi banyak yang dia ambil. Seolah-olah macam Imam Asy-Syafi'i kata, pendapat para sahabat ni dia ada merit lah. Maknanya macam saya lah, pendapat Dr. Ahmad Zakirullah dengan pendapat siapa ulama besar, Dr. Yusuf Qaradawi, orang akan kata macam mana compare. Zakirullah ni siapa? Setakat UPSI berapa ketul je kenal dia. Orang apa Yusuf Qaradawi ni orang kenal alim besar. Ataupun daripada segi pendapat, pendapat ni berdasarkan pemikiran, berdasarkan hujah. Hujah ni bukanlah mesti kalau apa Dr. Syukadawi bila mesti dia terkenal, adakah mesti semua pendapat dia betul? Adakah Zakirullah ni dia tak kenal, semua pendapat dia tak betul? Compare dengan Syukadawi. Ataupun pendapat ni mungkin betul dekat negeri Qatar, Dr. Syukadawi duduk. Tapi dekat Malaysia mungkin tak sesuai. So, dalam aspek pendapat ni, apa yang kita kena pakai iaitu pendapat ni dia sangat kompleks. Dia sangat unik lah. Sesuai, tak sesuai. So, tak semestinya. Boleh jadi pendapat yang daripada orang biasa dia betul. Boleh jadi pendapat daripada orang yang ulama besar, ada masa-masa dia salah. Pernah ketika mana seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i lah, nama dia Imam Al-Mawardi. Mawardi ni memang tokoh besar lah. Sangat terkenal dalam mazhab Syafi'i lah. Sumbangan kitab-kitab dia banyak lah. Satu hari, orang tanya dia hukum. Orang tanya dia hukum, dia dekat sejam. Lama lah dekat setengah jam, dia tak ada jawab. Sampai last sekali, anak murid dia tolong jawabkan. Oh ya, dia tak boleh jawab. Dan ulama kata sebenarnya ilmu ni Allah yang bagilah. Memang tak nafikan, kita kata majoritinya pendapat dia sebab dia ulama besar, hasil daripada kecerdikan dia, hasil daripada kemampuan dia berfikir dengan tuntas, itu dia betul. Tapi taklah sepanjang masa. So, sekarang ni kita tengok kepada pendapat, kita tak tengok kepada orang. Ataupun boleh jadi juga pengeluar pendapat tu dia ada merit, terutamanya sahabat lah. So itu persoalannya. So dalam isu ni, mazhab Syafi'i sebenarnya banyak. Walaupun terkenal mazhab Syafi'i ni tak ambil, orang kata dia tak ambil pendapat sahabat. Sebenarnya dalam apa koleksi hukum-hukum fiqh dalam mazhab Syafi'i, banyak hukum yang berdasarkan pendapat para sahabat macam disebut lah. Jual beli inah, jual beli bara'ah, hukum peminum arak disebat 80 sebab perbuatan sahabat, walaupun zaman Nabi ada 40 je. Talak sekaligus. Zaman Nabi talak sekaligus jatuh sekali saja. Zaman Sayyidina Umar talak 3 jatuh 3. Zaman Nabi talak 3 jatuh 1. Azan Jumaat zaman Nabi sekali je, masuk Zuhur itu je lah sekali. Zaman Sayyidina Umar apa jatuh apa dua kali. So banyak lagi lah amalan-amalan sahabat yang diikut oleh apa mazhab Syafi'i. Okey, sampai kat situ ada soalan? Ada soalan? Okay, so kita dah selesai. Buat latihan sekejap.
Saya dia bagi link tu, masuk Kahoot je eh. Dia buat Kahoot sekejap. Okey, dia masuk waiting for players. Okey, copek. Tak boleh masuk lagi ni. Ada yang tak masuk lagi ni. Partisipan ada 25. Jadi yang 24 lah, tolak saya 24. Jadi yang dah masuk 19. Ada lagi 6. Lagi. Okey. Okey, seminit lagi kita tunggu. Okey, kita mula eh. Dalil tidak disepakati. Menutup pintu. Oh, ini senang menutup pintu. Apa menutup pintu? Ishak ke, Sada Zara ke? Okey, tahniah. Sada Zara ada jawab Istihsan. Ihsan ni yang guna dalil yang lebih yang tak kuat kan, yang kurang kuat berbanding dengan yang kuat kan. Okey, tahniah, good. Surah, wow. Okey. Bayaran masuk ke tandas awam. Tandas awam ni di bawah kaedah mana tu?
Relax. Jangan cepat sangat jawab. Masa banyak. Usul fiqh ni dia kena berhati-hati sikit. Okey, very good juga. Yang last jawab. Bukan kias jali Dia nama istihsan. Ini salah satu komponen lah tadi ni. Okey, masih lagi bertahan. Berjaga. Ni baru keluar perkataan kias jali. Apa dia apa? Kias jali kepada kias khafi ataupun istihsan. Okay, very good. Istishab. Oh, jangan terconfuse Dia ejaan hampir sama. Istislah, istihsan. Istishab ni yang hujung-hujung tadi. Yang apa? Kembali kepada status quo. Salah dituduh salah tak bersalah. Dikira tak bersalah. Kalau istihsan ni kias jali, kias khafi. Dalih kuat, dalih tak kuat. Masuk toilet. Okey. Kita tengok soalan nombor 4 pula. Tak disebut secara spesifik. Diakui oleh syarak. Tiga jenis masalih. Okey, very good. Musalah lah. Musalah maknanya tak disebut. Tidak disebutkan. Kalau muktabarah, dia benda yang bagus, ada manfaat daripada sudut Islam dan dia ada disebut. Beza je kat situ je. Benda yang disebut ke tak disebut. Yang bermanfaat lah. Okay, very good. Wah, bertukar-tukar Agak sengit nampak. Aplikasi dalil masalih musalah. Wow. Okey, nampak gayanya yang ni agak mengerikan bagi saya. Ramai yang jawab salah daripada ramai yang jawab betul. Larangan menjual anggur kepada pembuat arak. Ini maksud sad zara'i. Anggur, kalau pembuat arak, dia akan benda yang halal tapi akan gunakan. So, kita guna sad zara'i tu nak blok awal. Salah lah. Tapi ada jawab, 4 orang jawab